dan Assalamualaikum. Saya Nur Amira Sufia binti Azali, wakil daripada kumpulan 4. Kami akan menyampaikan pembentangan daripada subjek kami iaitu CTU 552, subjek penghayatan etika dan peradaban yang kedua. Di dalam media ini, kami akan menyampaikan dan menerangkan mengenai etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan pembentangan. Di dalam pembentangan ini, kita akan menerangkan tentang apa itu ICT, pengenalan ICT. Kita juga akan memberitahu tentang evolusi ICT daripada masa dahulu ke masa kini. Selepas itu, kita akan menerangkan mengenai hubungan manusia dan ICT. Kita juga akan membincangkan adab dalam penggunaan ICT dan kita akan membahaskan mengenai kebaikan dan keburukan penggunaan ICT. Dan yang terakhir, kita akan membincangkan dan membahaskan mengenai isu-isu kini semasa yang berkaitan dengan penggunaan ICT. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan pengenalan apa itu ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muhammad binti Jamaluddin dan saya akan menerangkan apakah definisi ICT. Apakah yang dimaksudkan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT? ICT memang sudah tidak lagi asing bagi kehidupan seharian kita. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ICT ini? ICT bermaksud penggunaan teknologi untuk berhubung, proses dan pengantaran visual. Dan ianya juga berfungsi untuk mengawal dan memantau sebarang rangkaian. ICT juga diklasifikasikan sebagai penggabungan rangkaian telefon dan kamera dengan menggunakan kabel biasa. Perkara yang dikategorikan ICT juga adalah internet, prepaid dan juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh masyarakat masa kini seperti WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Seterusnya, saya akan menerangkan lagi evolusi ICT dalam kehidupan harian. Yang pertama, evolusi ICT. Evolusi ICT dalam kehidupan seharian memberikan impak yang sangat besar kepada seseorang individu, sesebuah masyarakat dan juga negara. Ini juga menjadikan seseorang individu itu mahir dalam melakukan perkara yang sukar dilakukan oleh individu lain seperti mencipta mesin-mesin ataupun kemudahan teknologi baru untuk kegunaan sejagat, sekaligus memberi impak kemajuan kepada masyarakat tersebut seperti pembuatan lampu suluh menggunakan hanya kuasa matahari tanpa memerlukan bateri. Masyarakat juga memberi kesan yang besar dari evolusi ICT ini seperti mendapatkan maklumat penting atau kecemasan dengan hanya mempunyai akses dari telefon pintar. Ianya juga memberi kesan yang sangat baik terhadap kebudayaan dan biologi seperti memperkenalkan budaya bangsa sendiri ke pesada dunia dengan hanya berkongsikan ia kepada laman sosial seperti Facebook yang merangkumi semua individu di serata dunia. Yang kedua adalah globalisasi. Ianya juga dapat menggerakkan modal, sumber manusia dan tenaga, barangan, maklumat dan kebudayaan. Barang-barang dagangan yang juga dapat dikeluaskan lagi dengan adanya sistem import dan ekspor di mana sesebuah perniagaan itu dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka secara global sekaligus meningkatkan lagi keuntungan. Dengan adanya teknologi sebegini, dunia dapat mengenali setiap budaya yang ada dan juga menjadikan budaya itu dikenali di pesada dunia. Yang ketiga, iaitu teknologi komunikasi. Ianya dapat menjadi sesebuah komunikasi itu dikatakan sebagai berjaya dan adanya alat dan visual yang sesuai. Seseorang individu itu dapat berkomunikasi dengan individu lain walaupun dengan jarak berbatu jauhnya dengan menggunakan hanya telefon. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat memberikan maklumat yang tepat dari pemberi maklumat kepada penerima maklumat. Teknologi komunikasi ini juga boleh dapat dilihat perubahannya bermula dari era penulisan di mana setiap individu mestilah menulis surat sendiri menggunakan tangan untuk berkomunikasi dengan individu lain dari jarak yang jauh. Seterusnya adalah hubungan manusia dan ICT. Hubungan manusia dan ICT sudah sebati di setiap sudut dan penerimaan juga turut meningkat dari hari ke hari kerana kelebihan yang dapat membantu manusia. Berikut adalah hubungan manusia dan ICT yang telah diklasifikasikan oleh Lon LHDE pada 1979. Yang pertama adalah hubungan penjelmaan. Hubungan ini adalah hubungan yang tersedia digunakan pada bila-bila masa. Ianya adalah kemudahan yang amat drastik di mana ianya dapat menghubungkan dengan dunia realiti dengan maya dengan menggunakan teknologi ini.
Teknologi ini tidak asing lagi pada abad masa kini kerana ianya telah digunakan secara menyeluruh sama ada untuk urusan individu atau perdagangan. Ianya berfungsi untuk berkomunikasi atau bertemu dengan hanya di dalam talian tanpa perlu berjumpa. Hubungan penjemaan ini juga dapat dihubungkan menggunakan aplikasi yang telah tersedia dan ianya dapat diakses menggunakan telefon pintar dan juga komputer riba. Yang kedua adalah hubungan hermeneutik. Hubungan ini dikaitkan dengan hubungan tafsiran di mana ianya dilakukan melihat sesuatu perkara atau maklumat itu secara spontan. Ianya mesti dilihat secara berhadapan. Hubungan ini adalah untuk membantu seseorang itu membuat keputusan dengan adanya maklumat yang telah ada di depan mata. Contoh hubungan ini adalah termometer yang digunakan di makmal untuk melihat suhu suatu bahan itu dan membiarkan individu yang terlibat untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dipaparkan. Yang ketiga adalah hubungan keperubahan. Hubungan ini adalah hubungan teknologi yang dapat membuat seseorang itu melihat dan menganggapi maklumat tersebut seperti sesuatu yang bukan dirinya. Ini dapat disimpulkan sebagai maklumat itu dapat dilihat dengan mata kasar tetapi ianya tidak nyata. Contoh hubungan ini adalah mesin pengeluaran duit yang terdapat di kebanyakan kawasan seperti di bank. Dan hubungan terakhir adalah hubungan latar belakang. Hubungan ini juga dapat dikaitkan sebagai ketiadaan kehadiran. Hubungan ini tidak dapat dialami oleh sesiapa sahaja dengan berhadapan tetapi dapat dirasai kehadiran teknologi itu secara latar belakang. Contohnya adalah alat penghawa dingin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Sofia binti Azali dan saya akan membentangkan mengenai adab penggunaan ICT di dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita semua tahu, sejak munculnya ataupun sejak internet diperkenalkan pada tahun 1987, ia telah mengumbal kehidupan seluruh rakyat dari segi cara bekerja, berdagang, melakukan aktiviti dan yang paling penting adalah dari segi cara berkomunikasi. Malah teknologi maklumat juga telah mengubah cara kehidupan kanak-kanak masa kini. Sebagai contoh, jika dahulu kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa mereka bermain di luar, kanak-kanak kini lebih banyak menghabiskan masa mereka dengan melayani internet dan juga bermain video game. Bukan itu sahaja, malah pada masa kini, cara komunikasi bukan lagi seperti dahulu. Kita lebih berkomunikasi menggunakan media massa seperti Instagram, TikTok, Twitter dan juga Facebook. Oleh itu, adalah sangat penting untuk kita memupukkan adab-adab dan tingkah laku yang baik dalam penggunaan teknologi maklumat. Di sini saya akan menyampaikan 4 antara adab-adab dan tingkah laku yang baik yang kita perlu serapkan dalam ketika kita menggunakan teknologi maklumat. Peraturan dan etika yang pertama dalam penggunaan ICT ialah dari segi penjagaan adab dan tutur kata semasa kita berkomunikasi. Ketika kita bertutur di media sosial, kita haruslah beringat bahawa kita berkomunikasi dengan manusia lain, bukannya bersama mesin. Di dalam laman sosial juga kita mempunyai batas dalam menunjukkan ekspresi yang kita inginkan. Contohnya, mimik muka, gerakan tangan dan juga nada suara ketika kita bertutur. Kita hanya boleh mengekspresikan melalui cara penulisan dan juga emoji. Oleh itu, kita haruslah beringat bahawa tidak semua orang mentafsirkan cara pemberitahuan kita dengan betul. Dan apa yang kita sampaikan tidak semestinya dapat ditafsirkan dengan betul. Jika perbualan dan juga pentafsiran kita salah ditafsirkan, ialah boleh mendatangkan perbalahan sesama dua manusia. Itu ketika kita menggunakan media sosial, pastikan nada dan cara penulisan kita adalah betul. Pastikan kita menggunakan bahasa dan penulisan yang sopan ketika berinteraksi supaya tidak boleh mendatangkan salah faham sesama dua manusia. Kita harus juga beringat bahawa cara pentafsiran bagi setiap manusia adalah berbeza. Etika yang kedua ialah menjaga maklumat peribadi. Tidak dinafikan di zaman moden ini, manusia lebih banyak menceritakan dan juga berkongsi pengalaman mereka di dalam media sosial. Tambahan pula, di zaman negara kita yang sedang dilanda pandemik, norma baharu
kini melarang kita berinteraksi sesama manusia. Oleh itu, kita menggunakan media sosial untuk cara berinteraksi. Walau bagaimana sekalipun, kita haruslah beringat bahawa setiap perkara yang kita kongsikan dan dedahkan dalam media sosial dapat dilihat oleh semua orang, tak termasuklah kawan, sahabat, malah kita boleh dapat dilihat oleh orang luar. Oleh itu, elakkan daripada menyebarkan maklumat peribadi di media sosial seperti alamat, nombor telefon, maklumat hidup, nombor akaun dan sebagainya yang boleh menarik minat penjenayah cyber untuk melakukan jenayah. Malahan juga, elakkan daripada memberitahu ataupun menyebarkan maklumat peribadi dan juga masalah peribadi yang berlaku di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan sekeliling kita. Kerana ianya bukan boleh sahaja menarik penjenayah cyber, ia juga akan mendatangkan malu dan juga mencemarkan maruah bagi pihak yang terlibat. Aturan yang ketiga ialah hormati masa orang lain. Bagi individu yang mengejar masa, adalah penting bagi mereka untuk menggunakan masa yang diperolehi sehabis baik. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam menjaga masa dan pastikan kita juga menghormati masa orang lain. Jika kita meminjam masa mereka, pastikan masa yang dipinjam itu adalah kita manfaatkan sehabis baik. Contohnya, ketika kita melakukan perbincangan kumpulan bersama individu lain, pastikan kita hanya membincangkan perkara yang penting saja. Kita seharusnya mengelakkan membincangkan perkara yang sia-sia yang boleh membawa kepada pembaziran masa. Kita juga haruslah memastikan pihak yang terlibat bersetuju untuk meminjamkan masa yang akan digunakan dalam melakukan perbincangan. Kita tidak boleh bersifat mementingkan diri sendiri kerana tidak semua individu mempunyai masa yang dapat diluangkan untuk orang lain. Ingatlah, sekiranya kita menghormati masa orang lain, orang akan menghormati masa kita. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah kita harus memastikan mesej yang kita perolehi dan kita sebarkan adalah ringkas dan juga teliti. Pada masa kini, media sosial bukan sahaja digunakan untuk berkomunikasi, ia juga digunakan sebagai satu media yang boleh menyampaikan maklumat kepada individu lain. Dengan adanya maklumat tersawan seperti Google, Bing, Yahoo dan Explorer, pelbagai maklumat yang kita boleh cari dan juga boleh kongsikan kepada orang lain dengan mudah. Walau bagaimanapun, cara kita menyebarkan maklumat juga haruslah mempunyai adab dan juga etika. Kerana jika kita salah menyebarkan maklumat, ia akan mendatangkan perselisihan faham sesama pihak lain. Pastikan ketika kita menyebarkan maklumat ataupun mengulas maklumat, kita punya maklumat yang kita perolehi adalah tepat dan juga tidak ada tokok tambah. Kita juga harus memastikan maklumat itu adalah tertumpu kepada info yang penting sahaja. Elakkan daripada menyebarkan maklumat yang panjang tanpa info yang sah dan juga maklumat yang boleh mendatangkan perbalahan dan juga mendatangkan sanksi kepada orang lain. Baiklah, itu adalah 4 etika yang harus kita manfaatkan ketika kita menggunakan teknologi maklumat. Iaitu, kita harus beringat bahawa kita berkomunikasi dengan manusia, kita harus menjaga tutur kata, kita harus menghormati masa orang lain dan juga kita harus memastikan teknologi maklumat yang kita perolehi dan juga kita sebarkan adalah teliti dan juga tepat. Kita haruslah beringat bahawa teknologi maklumat dan juga komunikasi ini adalah sangat bermanfaat dan bertujuan yang boleh memudahkan urusan manusia. Namun sekiranya disalahgunakan, ianya akan merosakkan masa depan dan juga menghancurkan masa depan orang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Farhana. Untuk pembentangan ini, saya akan terangkan kebaikan dan keburukan penggunaan ICT. Kebaikan ICT bagi individu yang pertama ialah ICT memudahkan individu untuk mengakses berita menggunakan akhbar atas talian. Seperti yang kita maklum, akhbar adalah salah satu bacaan harian bagi generasi terdahulu, tetapi kini ramai individu tidak kira usia yang menggunakan platform atas talian yang memudahkan dan menjimatkan. Yang kedua adalah ICT memudahkan urusan pelajar dalam mencari maklumat tentang pelajaran. Pelajar boleh memperolehi pelbagai sumber untuk menuntut ilmu, bukan hanya menuntut ilmu di dalam kelas sahaja, tapi di atas talian juga.
Sebelum ini, sumber untuk belajar mencari ilmu hanya dengan berjumpa guru, perpustakaan atau membeli buku teks, tetapi kini pelajar hanya memerlukan gadget untuk mencari ilmu. Seterusnya ialah memudahkan urusan komunikasi individu dalam pelbagai urusan. Antara urusan yang perlukan komunikasi adalah urusan kerja, urusan pembelajaran dan juga menjadi alat di mana keluarga atau rakan-rakan berhubung secara jarak jauh melalui WhatsApp, Telegram, Skype dan FaceTime. Akhir sekali ialah ICT digunakan bagi membuat pembelian atas talian untuk pelbagai jenis produk dengan hanya menggunakan gadget untuk membuat pesanan barang. Kini, membeli barang atas talian dapat menjimatkan masa, tidak perlu bersiap dan keluar dari rumah untuk membeli barang. Contoh, anak-anak yang merantau bekerja jauh dari ibu bapa yang tidak tahu menggunakan gadget tidak lagi risau soal makan dan minum mereka kerana anak-anak boleh memesan melalui aplikasi untuk menghantar makanan seperti GrabFood dan Foodpanda. Seterusnya adalah kebaikan kepada masyarakat. Kebaikan ICT pada masyarakat ialah penyebaran maklumat ketika dalam musibah. Sekiranya berlaku sebarang musibah terhadap jiran atau masyarakat di negara ini, tidak kira di dalam negeri yang sama atau tidak, rakyat dapat membantu dan menghulurkan bantuan. Yang kedua, sekiranya berlaku ketidakadilan terhadap mana-mana individu dan individu itu teraniaya seperti contoh kes Bella yang didera oleh individu yang tidak bertanggungjawab membuatkan masyarakat rasa bertanggungjawab untuk mengadakan petisyen bagi menegakkan keadilan buat Bella. Akhir sekali, kebaikan untuk negara. Kemajuan ICT telah banyak menyumbang kepada kemajuan negara dari segi pengurusan dan pentadbiran yang lebih teratur dan sistematik. Teknologi juga memudahkan pemimpin menyampaikan perancangan untuk membantu rakyat. Seperti contoh, isu sekarang yang berlaku iaitu kenaikan harga, pemimpin memaklumkan tentang tindakan yang diambil bagi menangani isu ini. Seterusnya adalah keburukan penggunaan ICT pada individu, masyarakat dan negara. Bagi individu, penggunaan teknologi dengan jangka masa yang lama atau tiada had masa bermain sosial media akan membawa pada keburukan. Jika tidak pandai mengawal diri dan mengawal masa ketika bermain gadget, kemungkinan individu akan senang terjebak dengan hiburan melalaikan yang mengakibatkan kerja akan jadi tertangguh dan juga mengakibatkan penyakit depression. Seterusnya adalah masyarakat. Penyebaran maklumat yang tidak ditapis dan disebarkan secara berleluasa boleh mengakibatkan salah faham yang akan berlaku di kalangan masyarakat, terutama jika isu yang disampaikan adalah isu sensitif yang melibatkan isu keagamaan dan kaum. Keburukan lain yang berlaku di kalangan masyarakat adalah penyalahgunaan kemahiran IT iaitu jenayah cyber. Terdapat banyak kes di mana individu yang tidak bertanggungjawab ini menipu wang individu lain terutama warga emas yang tidak tahu mengenai ICT. Akhir sekali, negara. Jika teknologi tidak dikawal ketat penggunaannya, akan ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencari peluang untuk menghina pemimpin negara atau ahli-ahli politik yang tidak disukai mereka. Seperti isu yang pernah berlaku sebelum ini tentang isu menghina Sultan. Perkara ini berlaku kerana tiada rasa hormat pada pemimpin dan merasakan dengan cara menghina dan memfitnah pemimpin di media sosial adalah cara mereka untuk melepaskan geram tetapi akibatnya hanya memburukkan nama negara. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Izni. Untuk pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan ICT. Di era ini, sering kali kita dengar akan tentang isu yang berkait dengan ICT seperti hiburan hedonism, jenayah cyber, teknologi sebagai barang mainan dan juga tentang penyebaran berita atau maklumat palsu. Untuk isu berkaitan hiburan hedonism, di dalam gambar ini kita dapat lihat bahawa golongan muda terlalu taksub akan dengan hiburan barat. Hiburan hedonism ini terjadi apabila sesuatu konsert, pesta atau gigs itu menjadi havoc atau erti kata lain menjadi terlampau akibat tingkah laku yang tak dapat dikawal.
Untuk jenayah cyber, sering kali kita dengar mengenai scammer, polis cyber, pengintipan dan penyebaran virus. Jenayah cyber ini terjadi kerana sesetengah individu ingin mengaut keuntungan dengan cara yang singkat dan mudah untuk hidupan harian mereka. Ketiga, isu teknologi sebagai barang mainan juga adalah isu hangat diperkatakan. Kerana di zaman IT ini, semua permainan boleh menjadi sukan elektronik. Contohnya, permainan bola sepak. Sukan elektronik juga ada permainan bola sepak dengan nama lain FIFA yang dicipta oleh EA Sports untuk anak muda. Isu yang terakhir adalah isu mengenai penyebaran berita dan maklumat palsu. Isu ini terjadi kerana sesetengah individu ingin mencana pendapatan dengan menyebarkan maklumat palsu untuk bertujuan pengiklanan. Ada juga yang bertujuan untuk membahayakan reputasi individu lain dan perniagaan. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyafika binti Rusli dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Masyarakat yang beretika dan mempunyai tamadun yang baik akan membantu menjadikan negara sebagai tempat yang baik dan dihormati. Kualiti sesebuah negara bergantung pada tahap keadaan masyarakatnya. Jika masyarakat mempunyai tahap tamadun yang tinggi, boleh membentuk kerajaan-kerajaan besar masa kini dan masa akan datang dalam kehidupan mereka. Biografi dan latar belakang negara merupakan aspek pembangunan dunia seperti politik negara, ekonomi dan masyarakat. Oleh itu adalah penting untuk mengamalkan etik yang baik dan tingkah laku yang beradab supaya negara dapat membangun dengan saksama dan seimbang dan pasaran negara akan berkembang. Etika dan peradaban merupakan dua aspek penting yang mencorak kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kedua-dua aspek tersebut sebagai pegangan bagi membentuk tingkah laku dan sistem sosial yang seimbang dan berkesan. Sejarah etika dan peradaban dunia telah melalui berbagai perubahan dan fasa getir akibat perkembangan lanskap keilmuan, gerakan pembaharuan, penjangjahan minda dan fizikal dengan meluas. Selagi perbahasannya berada dalam kerangka pemikiran manusia yang tidak mengabaikan peranan agama dan kepercayaan, maka ia akan terus berperanan dengan seimbang bagi memenuhi tuntutan manusia mengharungi masa depan yang sukar, diduga dan penuh cabaran. Impak teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam kemodenan dan kehidupan masa kini tidak dapat dielakkan bagi memberi kesan yang besar kepada kehidupan golongan muda khususnya. Sekarang mereka telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden. Dari semasa ke semasa penggunaan dan pengaruh mereka terhadap ICT akan meningkat. Penggunaan daripada ICT akan mengakibatkan impak dan kehidupan masyarakat Malaysia kini tidak dapat dipisahkan. Bagi mengelakkan untuk mengurangkan kesan negatif dan musnahkan nilai-nilai positif agama dan budaya masyarakat kita haruslah memastikan kelangsungan nilai-nilai positif masyarakat. Semua pihak dan di peringkat yang berbeza perlu memainkan peranan dalam memperkasakan nilai agama, moral dan etika masyarakat kita, khususnya generasi muda. Elakkan kesan negatif yang hanya akan menjadi lebih teruk. Dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan budaya perlu mengambil kira kesan negatif ICT kepada masyarakat bagi membantu memodernkan dan membangunkan Malaysia. Sekian, terima kasih.